kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Peserta, pimpinan, rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah kita dapat bersidang, dengar pandangan-pandangan saudara lebih teratur, lebih tenang, tapi lebih semangat. Dan sebelum saya lupa, ini gagasan koperasi ini kita akan wajibkan semua pimpinan untuk menjadi anggota. Tanpa kecuali. Siapa yang tak jadi anggota, kalau di kalangan pimpinan, cabang atau negeri atau pusat atau ranting, kita bubuh tanah merah. Sudah, saya ingin menegaskan bahawa, dan ini bukan untuk melunakkan perasaan saudara, tapi saya tegaskan semula, baik pimpinan atau pendukung, bahawa parti ini tidak boleh terlepas daripada rangkaian dan rantaian sejarah perjuangan yang sukar dan getir. Jadi sebaik kita jadi ketua cabang atau adun, apalagi menteri, jangan lupa bahawa dasar kita, cita-cita kita, itu berbeza dari politik dan parti biasa. Jadi apa yang dibicarakan oleh pimpinan tadi, bukan untuk menolak kenyataan bahawa semua harus diberikan sedikit keselesaan. Tetapi mana tahu, pokok aksi dari perjuangan kita ialah membetulkan keadaan yang sudah bobrok dan rusak. Bila kita ambil alih, saya bukan bermaksud untuk menidakkan dan mengatakan bahawa semua yang dilakukan dulu itu rusak. Tidak. Ada cadangan yang baik. Ada tokoh-tokoh yang agak relatif bersih dan baik. Tetapi sistem itu rusak. Dan kerugian keterisan itu terlalu banyak. Bukan saja satu MDB, 1 MDB. Banyak. Tetapi orang tanya, mengapa dulu tidak didakwa? Dan mengapa sekarang didakwa? Saya bila diberi mandat, beri arahan. Bukan untuk dakwa sesiapa. Saya kata SPRM, Peguam Negara, Badan Kehakiman harus kembali bebas sebagai institusi yang ada integriti. Jangan melindungi perasuah kerana negara kita sudah rusak. Rakyat sepatutnya dapat pembelaan dan negara boleh dipacu lebih hebat. Tetapi kerana penyakit ini yang menjadi sistemik menyebabkan semua jadi rusak. Kadang-kadang dalam renungan bincang dengan badan-badan penguasaan yang saya sebutkan, saya tidak tahu dari mana nak dimulakan. Min huna nabda, dari mana nak dimulakan? From where do we begin? Jadi dalam setiap file ada masalah. Sebab itu kita dengar tadi timbalan Presiden dan sebelum itu Susah Agung menyebut, kadang-kadang kita rasa bingung. Mengapa hal ini tidak boleh didukung oleh orang-orang yang betul-betul bersemangat Islam atau bersemangat Melayu atau cintakan negara? Mengapa harus dipetikai? Arahan saya tetap sampai sekarang. SPRM mesti tegas bertindak kepada sesiapa sahaja yang dihadapati peroleh kekayaan cara rasuah. Dan saya ucap terima kasih kerana ketegasan mereka. Ada yang menyoal, mengapa tidak dulu? Kerana dulu ketuanya tidak pernah memberi arahan begitu rupa. Ketua sekarang mengarahkan badan-badan ini bertindak secara bebas, berani dan telus. Siapa saja yang sakau, tangkap dan penjarakan. Dan usaha pendakwaan itu Peguam Negara. Saya tidak tahu apakah kes kuat untuk didakwa. Dan pemenjaraan itu
tugas badan kehakiman. Saya tidak tahu apa keputusan hakim. Tetapi saya tidak melindungi. Mengapa ketua parti Islam boleh pertahankan pengkhianatan, kezaliman? Zalim apa? Kamu tahu ke apa kes ni? Kamu baca ke pertuduhan dia? Kamu nak pertahankan ke orang atau parti yang ambil 200 juta, 300 juta daripada syarikat-syarikat ataupun keputusan kerajaan dan habuan itu dipindah kepada parti? Itu pun nak dipertahankan. Islam apa begini? Saya enggak mengerti. Bagaimana boleh kita katakan kita dipertahankan idealisme? Kemudian ataupun semangat Melayu tulen, orang jelas-jelas masuk satu syarikat yang diberikan apa-apa peluang dan kontrak atau kemudahan oleh kerajaan, kena beri. Sebab tu tadi dalam peringkat awal saya jelaskan, bezakan dengan pendirian kita. Kita kata kamu dah dapat habuan, tolonglah pesawah. Kamu dapat habuan, tolonglah rakyat. Itu pendirian kita. Tetapi seperti yang diungkap oleh rakan-rakan tadi, dia tidak mudah. Kerana orang turun ke bawah yang dia cakap zalim, khianat. Zalim apa? Mengapa zalim bila kita tangkap? Maknanya dalam perjuangan parti mereka dibolehkan orang yang dapat kontrak serah 100 juta kepada parti. Itu yang kita tahu. Saya nak jawab, kamu sebutlah, kamu bicaralah sebanyak mungkin pun, gunalah ayat Quran atau hadis sebanyak mungkin, kita tidak akan digugat untuk bertindak tegas dan keras terhadap perasuah-perasuah ini. Kerana bagi saya ini dia. Ada orang kata Anwar ni tak ada zikir lain, rasuah. Ya, kerana kalau kita tak bersihkan seluruh perjuangan kita, is good governance, tata kelola yang baik. Kalau tidak kita bersihkan, sudah percayalah, kita boleh bagi projek tambahan 1 bilion untuk sekolah, dibaiki sekolah taim. Tapi kalau tak bersihkan proses, bocornya banyak, tirisnya banyak. Kita boleh berikan 15 bilion untuk tempatan banjir, tapi kita tidak tahu apakah 13 bilion dibelanjakan atau 14. Kita berikan subsidi 10 bilion kepada rakyat miskin, itu pun bocor. Sebab itu baru-baru ini di Parlimen saya sebut tentang ketirisan. Saya ada jawab kepada speaker, bagaimana saya dapat angka 10 bilion itu. Sudah bayangkan. Dan ini sepatutnya seluruh jentera orang yang konon dan bercakap soal rakyat, soal Malaysia, soal parti politik, soal Melayu, soal Islam, sepatutnya tanpa kira parti bangkit. Oh, dia kata kita pilih kasih. Baik, tanya. Kalau ada mana-mana menteri baru ini yang dianggap sebagai rasuah, saya tidak akan lindungi. Mereka tahu pendirian saya. Kalau ada ahli-ahli yang berhormat, negeri atau pusat, didapati terlibat dalam rasuah, jangan cari saya. Bukan kerja saya untuk melindungi perasuah, termasuk dari keadilan sendiri. Tetapi tidak adil untuk dikatakan kita pilih kasih. Orang ini terlindung kerana masa itu dia ada kuasa. Dia dilindungi. Semasa dia ada kuasa, dilindungi. Ramai orang tahu, kes bukan baru. Inilah masalahnya kita. Kita kadang-kadang cakap soal agama, tapi soal urusan negara tak tahu sama sekali. Kalau kita baca kes-kes yang berlaku, banyak. Sebab itu saya tegaskan, hal yang pertama ialah hal tata kelola. Saudara percayalah, saudara bangkit dulu, terus ke jalan, dipukul. Sebab apa? Saudara kata, suara rakyat, suara keramat, tegakkan keadilan, bantah kezaliman. Hukum, negara ini negara hukum. Dan inilah sebab kita bangun menentang keperokan. Sekarang kita ada kuasa. Maka amanah itu saya nak laksanakan walaupun saya tahu tidak mudah. Kerana yang kita lawan itu setengahnya bilioner. Setengahnya title dia tinggi daripada title saya. Tan Sri tuntun.
Tapi kalau saya rasa takut, apa alasan, apa wibawa saya sebagai ketua untuk bertindak kepada seorang polis saja yang mengambil RM500 dan kita biar orang yang ambil RM500 juta. Dan ini bukan bicara baru. Ingat dulu kita kata RM50 commission, bukan RM50 corruption, RM500 juta commission. Dan ini yang dibawa dalam naratif parti-parti politik pembangkang ini. Cakaplah bagaimana, bagilah apa alasan, biar bacalah pertuduhan, dia pertahan. Orang ini bersih. Sudah dalam agama ini, dia bukan kabilah asabiyah ini. Dia ikut fakta. Dia tak pertahankan orang kerana dia itu kelompok kita atau parti kita. Lihat umpamanya bagaimana mereka guna ayat Quran. Kafirkan orang, hukum masuk neraka. Kalau nak masuk ahli sunnah wal jamaah mesti ikut jalur parti itu saja. Ada ditegur, ada dibetulkan. Jadi ini tanggungjawab kita, saudara. Tetapi balik kepada pangkal, yang pertama bagi saya adalah good governance. Dan saya sebut dalam kajian perpaduan, walaupun bukan satu yang sistem yang perfect, kita pun tidak perfect. Tetapi semua beri komitmen. Bukan jadi Semenanjung, di Sabah Sarawak. GPS di bawah Premier Abang Johari di Sarawak. Bila kita katakan dah 60 tahun merdeka, takkan tak boleh bagi amanah peruntukan kerajaan persekutuan. RM50 juta ke bawah, serahlah kepada mereka kendalikan. Dia jawab kepada saya, terima kasih dan jangan bimbang, saya akan pastikan urutan prinsip prosedur keuangan yang ketat dipatuhi supaya jangan ada penyalahgunaan kuasa. Jadi tentu saya ucap terima kasih. Bukan kita nak decentralize corruption. Kita nak decentralize berdasarkan apa yang kita janji tahun 1963. Dan ini yang menyebabkan kerajaan perpaduan ini boleh terus diteruskan dengan prinsip-prinsip dan kaedah ini. Mengapa saya tak ambil gaji? Dah tak ambil gaji, revisi suruh bayar RM20,000 pula. Awang kata perkara kecil, mengapa saya tak nak naik Mercedes? Saya sebagai ketua pembangkang naik kereta lagi hebat daripada sekarang. Kerana saya dah ada amanah. Saya nak tunjukkan bahawa sebagai ketua kita mesti pikul tanggungjawab ini. Jadi saudara, saya tak minta seperti mana saya sebut itu. Saya tidak minta mereka terima kasih. Tapi yang terus cela, cerca tiap-tiap hari. Kita ini zalim dan khianat. Zalim apa begini? Saudara, kalau sudah tanya apa dia yang kebanggaan saya, alhamdulillah tentang kerajaan perpaduan. Kita pantau kerja dan kontrak kerajaan, kementerian-kementerian dan menteri-menteri, dan pastikan semuanya ikut proses tender yang bersih, dan kita pastikan tidak ada yang rompak kekayaan daripada tender ini. Sudah bayangkan perkara ini dalam kerajaan terdahulu. Bagi saya ini yang alhamdulillah suatu kejayaan terbaik. Nak pastikan dana itu tidak boleh dicuri dan diambil komisen. Apa yang mereka bawa? Oh, ini satu khianat, tuduhan palsu. Saudara, saya tak sanggup buat khianat. Saya tak sanggup fitnah orang. Karena saya lalui getir yang sangat sukar, dan saya mau di umur ini dengan kepayahan yang berlaku dulu itu sebagai pengingatan dan pengajaran untuk pastikan tidak ada kezaliman terhadap sesiapa, termasuk tokoh-tokoh parti pembangkang. Tapi jangan cari alasan dan guna alasan seolah-olah pimpinan parti pembangkang itu tidak boleh didakwa.
Kerana apa yang disiasat itu mengejutkan. Itu urusan di mahkamah nanti. Tetapi yang mula saya buka itu bukan dari SPRM, dari fail-fail Kementerian Keuangan. Beberapa kontrak lain yang besar-besar, yang dibuat cara pencelau, yang tidak ikut peraturan. Itu bab pertama, saudara. Jadi saya haraplah, tadi Saifuddin bercakap panjang tentang PAS pengalaman lalu, saya tidak masuk jadi ketua di depan orang-orang keadilan. Saya tidak mau politik permusuhan termasuk dengan PAS. Karena pengalaman kita dalam sejarah PAS itu ada jasa dia. Dan pernah menjadi dalam satu pasukan dengan kita. Pimpinannya lain tentunya. Naratifnya juga lain. Yang kalau saya dengar pimpinan dulu soal rasuah, soal penyelewengan itu tegas. Tetapi cara mereka serang itu luar daripada batasan etika dan akhlak. Saya tidak bermaksud untuk memanjangkan perkara ini, memadai setakat ini. Tetapi bila kita jawab, oh kita ini menentang Islam. Bila kita jawab, kita menyerang ulama. Saudara, seorang ustaz atau kononnya dikatakan tok guru buat kenyataan atau tuduhan palsu, kita jawab. Apakah itu menentang ulama? Kita menentang kesilapan dia. Bukan menentang seorang alim. Tetapi itulah naratif sehingga orang takut nak beri teguran. Kita tidak harus terperangkap dengan hal yang sedemikian. Baik. Yang kita lakukan tu, saudara, saya tak mau ulang pengumuman-pengumuman dibuat. Tapi percayalah, bila kita sebut hapuskan kemiskinan tegar, noktahkan itu, kita fikir betul-betul dan kita rasa tak musabah. Sekian lama merdeka, negara kaya, gedung-gedung hebat, orang miskin tegar, maknanya nak makan minum pun tak cukup, susu anak tak boleh. Saudara nak minta saya tidur nyenyak sebagai Perdana Menteri. Sebab tu saya kata yang pertama yang saya fikir, saya nak selesaikan ini, saya tidak mau dia bangun tengah malam dan katanya anak dia menjerit tak mampu beli susu. Saya tidak mau. Sebab tu saya katakan tahun ini juga selesaikan dan noktahkan kemiskinan tegar. Orang-orang pembangkang yang mengatakan tidak boleh, tak apa. Nak bagi 1,000-2,000 pada miskin tegar, dia kata sukar. Bagi 200 juta kepada parti, alhamdulillah. Nak bagi pesawah yang miskin, pesawah padi itu kalau tahu lah orang ramai, orang Sabang Perak Utara, Kedah, Utara Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Sabah, Sarawak, itu di antara kategori paling miskin. Sebab itu saya bercakap dengan Tan Sri Said Mokhtar dan minta dia betul-betul ambil pertimbangan. Teruskan projek-projek lain ni kita boleh sokong. Tapi apa yang mereka kata? Kita ini anti saudara Melayu. Saya tidak rampas daripada Said Mokhtar. Saya bincang dengan dia dan mengatakan projek-projek lain seperti pelabuhan dan sebagainya kita tak boleh sokong. Tak ada masalah. Tetapi projek-projek menyentuh masalah hidup rakyat yang miskin itu, saya minta dia ubah suai. Dan setakat ini alhamdulillah dia setuju. Ni yang duk melalak yang kata tak setuju pasal apa? Pasal nak masuk akaun dia. Bila masuk akaun dia setuju. Bila masuk akaun pesawah tak sesuai. Ini saudara yang aneh. Kita di sini agak selesa, tapi jangan lupa. Sebab tu saya dari pagi tadi saya sebut tentang masalah banjir. Dan saya telah umumkan beberapa peruntukan. Dan kita telah menambah peruntukan kepada NADMA. Dan 400 juta ringgit. Tetapi memandangkan perkara itu belum selesai, kita tambah 100 juta ringgit lagi untuk NADMA. Jadi kerja kita tiap-tiap hari begitu, pantau. Perlu kita cari juga. Di mana kita jimatkan? Jimatkan dari segi ketirisan.
Dan kita alhamdulillah, walaupun saya buat unjuran pertumbuhan ekonomi dan hasil pendapatan, alhamdulillah. Lembaga hasil dalam negeri, kutipan cukai, Disember, Januari tetap meningkat tinggi. Jadi hasil kita bertambah 10 bilion. Hasil minyak tambah 10 bilion. Jadi kita penambahan itu bukan untuk kita bayar bagi keselesaan pimpinan. Kita bayar itulah saya kata untuk NADBA, untuk pekebun getah, nelayan dan kelompok pesawah yang kelompok yang miskin. Dan saya juga umumkan umpamanya tadi saya sebut soal bantuan untuk sekolah daif dan klinik. Tapi ada yang mengatakan kalau begitu bagaimana pula dengan mahat sekolah tahfiz dan sekolah pondok yang juga setengahnya daif. Jadi saya luluskan tambahan daripada yang diluluskan 150 juta ringgit yang saya umumkan sekarang melalui JAKIM untuk sekolah tahfiz dan sekolah pondok yang berdaftar supaya sesuai dengan keperluan mereka. Baru-baru ini kita dapat cadangan daripada tabung haji. Kos haji meningkat. Jadi kita buat perubahan. Tengok. Kerajaan dulu putuskan untuk mulai tahun ini, kalau mereka perintah kertas sudah siap. Kadar elektrik naik untuk semua. Kemudian bawa kepada kabinet. Diteliti oleh Kementerian Nik Nazmi. Kita bincang ubah. Bagaimana kita ubah? Jangan naik, jangan bebankan. Jadi rakyat B40, M40 tak dinaikkan kadar elektrik. Yang dinaikkan syarikat-syarikat kaya dan yang untungnya besar. Itu pendekatan kita. Jadi ada kaitan dengan apa yang sudah bangkitkan. Dan ini saya kata tata kelola. Kalau ikut kajian naik. Kerana subsidi terlalu tinggi, mesti naik. Jadi naik pada orang atas. Ini nak pergi haji. Nak pergi haji. Kita bagi subsidi kepada semua jemaah. Jadi kita buat perubahan. B40 walaupun tahun lalu semasa kerajaan perpaduan, kerajaan Perikatan Nasional, sebelum kerajaan perpaduan, untuk B40 naik 1,000. Tahun ini sepatutnya naik 1,000. Saya kira-kira, saya rasa untuk B40 tak payah. Jadi kerugian naik 1,000 itu ditanggung oleh Kementerian Keuangan supaya orang boleh pergi haji tanpa kenaikan. Jangan lupa, tahun lalu kerajaan Perikatan Nasional naik. Tahun ini kita tak naikkan. Tapi untuk T20, itu tengok, itu sebabnya konsep pembangunan yang harus difahami. Untuk T20, dia bayar penuh. Sebab dia tak boleh bayar penuh. Dia bagi haji bagi orang yang mampu. Jadi kebetulan dia ada kumpulan T20 bayar penuh. M40 naik 3,000. B40 tak payah tambah. Itu cara kita melihat yang tidak dilakukan sebelum ini. Kerana tahun sebelumnya masih naik. Tetapi seperti mana disebut tadi soal subsidi getah, harga getah. Wah, dia serang bahasa apa naik 20 sen. Serang bertubi-tubi di parlimen. Dia dalam 3 tahun tak naik 1 sen pun. Ingat, dia perintah 3 tahun 1 sen tak naik. Kita naik 2 bulan, kita perintah 2 bulan, terus naik 20 sen dan tambah lagi peruntukan RM800 di musim tengkujuh bagi pekebun kecil. Jadi saudara, saya nak saudara pulang dan ikuti soalan ini. Kita tak boleh lawan maki. Kerana kita masih pertahan prinsip ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan.
Dakwah, penyampaian mesti bil hikmah. Dia maki kita, tak payah lawan maki. Dia cerca dan fitnah kita, tak payah. Walaupun kadang-kadang tok guru pun bertahan tindakan mereka. Kita lawan dengan hujah, dengan fakta. Dan saya yakin, insya-Allah, saya percaya dan yakin, kalau kita dapat pertahankan track record ini dengan seluruh pasukan, termasuk rakan-rakan dalam PH dan kerajaan perpaduan, saya percaya rakyat akan membuat pilihan yang tepat dan betul untuk menyelamatkan negara ini. Saya ada dua timbalan Perdana Menteri, Datuk Rizzi Zahid dengan Datuk Seri Fadilah dari GPS, dan banyak saya lepaskan tugas-tugas mempengerusikan jawatan kuasa kabinet kepada mereka. Dan mereka melaporkan dengan dasar dan prinsip yang sama. Ketelusan, kontrak, elak ketirisan, dan bila ada keputusan itu memihak kepada rakyat. Saudara, bagi saya ini pendekatan dalam governance yang betul. Tak ada gunanya tiap-tiap hari bagi tazkirah duk maki orang khianat dan kezaliman dan khianat dan kezaliman. Saya nak tanya, seperti mana saya kemukakan tadi, sejak kita perintah ini, sejak November tahun lalu, bagi saya satu contoh kita khianat kepada orang-orang Melayu. Bagi saya satu contoh di mana kita nafikan hak orang-orang Melayu. Bagi saya satu contoh bagaimana kita khianat pada Islam. Tidak ada. Yang ada hanya propaganda. Kalau dia bagi tahu, bagi contoh, bagi cadangan kita perbaiki, saya terima. Bagi contoh ada beberapa kelemahan dalam pentadbiran, saya terima. Bagi cadangan baru untuk perbaiki, tingkatkan syariat Islam atau kedudukan orang Melayu dan rakyat miskin India terutamanya, atau perniagaan orang Cina atau Sabah Sarawak, saya terima dengan senang hati. Tetapi untuk terus gunakan politik adu domba, termasuk permainan kaum dan sebagainya ini, seperti mana saya sebut pagi tadi, saya tidak akan tolak ansur. Saudara percayalah ya. Dan saya beritahu pada penguasaan, termasuk Menteri Dalam Negeri dengan baik-baik, dan Ketua Polis Negara, orang boleh kritik kita. Ada orang salah faham, dia kata tak bagi kritik. Tak betul, kritik lah. Hari-hari kritik, tengok dalam media sosial, dia serang habis-habisan. Saya tidak ada masalah. Tapi kalau kamu main guna api perkauman atau fanatik agama, menimbul huru-hara, saya akan pastikan tindakan menangkap mereka dan cabar sekarang. Sudah harus ingat ini. Dan lebih buruk, lebih mengaibkan ialah bila orang yang bicara soal kaum ini sebenarnya orang-orang yang telah diberi amanah dan hanya catat kekayaan yang berlungguk-lungguk, bertimbun-timbun untuk sanak saudara mereka. Dan guna ini untuk menanam kebencian. Masalah negara yang bukan masalah Cina atau masalah Melayu atau masalah Dayak atau Melanau atau Kadazan. Masalah negara ini adalah masalah melahirkan pemimpin yang tamak haloba, yang mencuri harta rakyat. Ini masalahnya. Dan seperti mana saya sebut, berilah dukungan untuk kita lakukan perubahan ini. Tetapi menang atau tidak, kekuatannya di bawah. Saudara, mandat itu bukan untuk saya tambah kekayaan pribadi. Saya beri mandat itu untuk membetulkan kepincangan dalam negara. Dan kerana rakan-rakan sebut tentang habuan-habuan, kita kena ingat, ada yang berhak, tentunya. Lebih ramai orang yang ada jawatan sekarang, yang pelbagai jawatan, ya. Tapi masih terlalu ramai yang tidak dapat apa-apa. Tapi percayalah, seperti mana gesaan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum
wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat itu menyebut tentang peristiwa perang Uhud di mana bila berlakunya peperangan ada kemenangan awal, setengah daripada penyokong-penyokong Rasulullah SAW itu berebut untuk mendapat ghanimah. Dia terlalu taksub, terpukau dengan berlian dan harta-harta di bawah. Dia meninggalkan medan peperangan dan Rasul. Ingat, apa pengajarannya? Pengajarannya itu kemenangan besar untuk mendapat keridhaan Allah SWT di dunia dan di akhirat. Itu lebih utama daripada merebut faedah dan habuan sementara ini. Orang yang merebut sementara akhirnya tewas cepat. Dan ini yang berlaku pada Perikatan Nasional. Kerana cara mereka, kegelojohan mereka, mencari ahli-ahli parlimen dengan membeli mereka, menyogok mereka, menambah menteri sampai 72. Ya. Tapi walaupun coalition kita, perpaduan kita itu lebih ramai, 148, menteri lebih kurang jumlahnya, timbalan menteri lebih kurang, tetapi alhamdulillah kerajaan lebih mantap dan insya-Allah kekal 5 tahun ini. Jadi saudara, pulang dengan ingatan itu. Pulang dengan pahaman, komitmen, iltizam bahawa tanpa komitmen ini, bersihkan negara daripada segala kebobrokan, rasuah, fikir faedah kepada rakyat. Dan rakyat ni kita pilih yang pertama, yang paling miskin, itu yang pertama. Dan keduanya baru diangkat sedikit demi sedikit. Bukan kita pilih yang pertama itu gerombolan di kalangan kita, tidak. Yang pertama mau dibantu itu bukan keluarga kita dan kalangan pendukung-pendukung kuat kita, tidak. Yang pertama dalam pendekatan kita adalah yang paling miskin tanpa mengira kaum atau daerah atau wilayah. Beri kita peluang selesaikan masalah ini dalam beberapa bulan, kemudian baru boleh diangkat kedudukannya untuk membela masyarakat di peringkat yang lain. Saudara, terima kasih. Saudara are the real heroes in the struggle. You make it happen. Tanpa saudara, kedegilan saudara, keras hati saudara, bengis saudara, semangat dan daya juang saudara, kami tidak dapat bertapak di sini. Jadi terima kasih, saya salute kepada semua saudara. Teruskan sedikit lagi, dan ujian kita berikutnya adalah pilihan raya negeri, 6 negeri ini, dan buat sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.